wa taala, teguran Allah Subhanahu wa taala ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan mafhum yang lebih jelasnya, lembutnya cara Allah Subhanahu wa taala menegur kesilapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang dijadikan sebagai qudwah dan uswah. Nabi adalah pemimpin, Nabi adalah suri tauladan, dan Nabi SAW diberikan sifat maksum, iaitu bebas daripada melakukan kesilapan, dan yang ijma', kesilapan yang tidak akan berlaku secara ijma' adalah kesilapan dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kesilapan berbentuk kesilapan kemanusiaan, jumhur mengatakan ianya boleh berlaku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kesilapan itu tidak akan diteruskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang melakukan kesilapan, dan kesilapan itu pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan meneruskan kesilapan tersebut. Jadi dalam bab ini ada setengah keadaan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teguran Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Nabi, dan daripada bentuk dan cara gaya bahasa yang Allah Subhanahu wa taala guna dan Allah Subhanahu wa taala praktikkan ketika menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, diketahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai kedudukan yang mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teguran Allah bukanlah teguran untuk menyatakan bahawa Nabi telah melakukan kesilapan yang mengandungi dosa atau kesalahan yang perlu dicemooh. Teguran Allah bukan satu cemuhan, namun ianya seperti teguran seorang kekasih terhadap kekasihnya. Teguran yang dilakukan dengan cara yang lembut yang baik dapat menyampaikan mesej dan mengelakkan daripada permusuhan atau mengelakkan daripada berlakunya kurang mahabbah, mawaddah dan kasih sayang antara kedua belah pihak. Sebab itu, kalau kita lihat kepada ayat-ayat Al-Quran yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahawa teguran-teguran tersebut tidak lari daripada bentuk dan cara yang penuh lembut. Allah SWT sangat berlemah lembut ketika menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kehidupan Nabi tidak melakukan sebarang dosa. Nabi melakukan kesalahan-kesalahan kemanusiaan dan kesalahan-kesalahan tertentu berlaku dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kesalahan itu akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dalam ayat Al-Quranul Karim, bentuk-bentuk teguran yang Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, didapati bahawa teguran-teguran tersebut tujuan utamanya adalah untuk memberi pengajaran kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi kenapa Nabi yang begitu maksum, yang Allah Subhanahu jadikan sebagai seorang yang maksum, tetap melakukan sebahagian daripada perkara yang menyebabkan Nabi ditegur, perkara itu dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada sahabat-sahabat baginda dan umat baginda sallallahu alaihi wasallam secara umum. Jadi teguran itu tadi menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Nabi, di samping Nabi sebagai seorang rasul, Nabi juga bersifat dengan sifat kemanusiaan, dan Nabi SAW begitu cepat meninggalkan ataupun membetulkan kesilapannya setelah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada satu kaedah yang perlu dipegang dalam semua bab. Tatkala disebutkan kesilapan-kesilapan yang berlaku kepada ulama salaf, lebih-lebih lagi Rasulullah SAW. Apabila disebutkan dalam kisah berkaitan dengan kesilapan-kesilapan yang dilihat oleh ulama bukanlah pada kesilapan tersebut,
Namun yang mereka lihat adalah bagaimana mereka kembali kepada kebenaran dan mereka meninggalkan kesilapan tersebut. Sebab itulah bila diriwayatkan kisah-kisah salaf, sebelum kita sentuh tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah kadang-kadang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan komplot. Kita akan ada juga di sini akan dibincangkan terhadap madunya. Ketika itu ada orang yang mensyarahkan ini satu kesilapan, namun dikatakan seolah-olah membenarkan perkara tersebut. Tidak. Apa yang lakukan silap pada zaman Nabi, wujud di kalangan sahabat melakukan kesilapan, wujud di kalangan ulama-ulama salafus salih yang agung melakukan kesilapan. Tapi yang kita nak tengok di mana setelah mereka melakukan kesilapan, mereka bila mereka tahu, sedar dan diri mereka tersilap, mereka akan kembali ke pangkal jalan, mereka akan membetulkan kesilapan mereka segera. Betul dalam semua kisah berkaitan kesilapan sahabat-sahabat, kesilapan ulama salafus salih, yang kita lihat bukan pada kesilapannya, kesilapan itu pasti berlaku kerana mereka bukanlah seorang manusia yang maksum, namun yang lebih penting dan tujuan utama diriwayatkan kisah ini untuk sebagai panduan pada kita adalah untuk melihat bagaimana mereka cepatnya mereka membetulkan kesilapan dan sedar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah begitu, manusia berkaitan dengan ulama-ulama salafus salih, mereka sangat cepat kembali kepada kebenaran setelah mereka tersilap, apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat kepada teguran-teguran Allah, kita boleh kita tengok di sini di dalam bab ini, Syekh, ini saya sebenarnya mengajar berdasarkan kepada satu buku yang bertajuk Makanatun Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Dr. Abdul Rahman bin Abdul Jabbar Hausawi. Beliau membahagikan bentuk-bentuk teguran Allah itu kepada 3 jenis. Yang mana beliau juga sebenarnya menukilkan ataupun mengambil kaedah yang disebut oleh seorang pengkaji dalam satu tesis master oleh seorang pengkaji bernama Uwaid Al-Matrafi, bahawa teguran Allah itu ada tiga jenis. Kenapa apa tujuan Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Allah menegur Nabi kerana kasihan, belas kasihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorbankan dirinya dalam bab hak Nabi sebagai hak pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering mengorbankan haknya demi untuk umat. Dalam banyak kisah Nabi sering apabila berkaitan dengan agama Islam, selagi orang beriman dengan Allah, selagi orang ingin menerima agama ini, Nabi korbankan segala hak pribadinya. Jadi setengah keadaan Nabi SAW, Allah menegur Nabi supaya menegur Nabi dengan keadaan tertentu dengan tujuan untuk memberitahu pada Nabi, kerana Allah terlalu kesian kepada Allah kasihankan Nabi SAW. Allah pertahankan Nabi SAW dengan menegur Nabi terhadap perkara-perkara ini. Antara contoh yang terbaik dalam bab ini adalah ayat yang kita baca dalam suratul Kahfi. Suratul Kahfi ayat yang ke-6. Allah berfirman pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Allah kata fala'allaka, boleh jadi kamu. Allah tahu isi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi berdakwah, ada orang yang tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak mahu dan mereka mendakwa bahawa apa yang Nabi sampaikan ini merupakan satu kedustaan. Artinya Nabi berbohong dan Nabi bawa ajaran yang palsu. Bila keadaan ini berlaku, Allah kata fala'allaka, berkemungkinan kamu bakhi'un nafsaka, membunuh diri kamu sendiri. Allah bayangkan sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana manusia tidak menerima ajarannya. Mungkin kerana ini perasaan Nabi. Allah bayangkan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dakwah Nabi serius. Bukan kita style dakwah aku sampai orang nak tak nak sudah, ataupun dakwah dengan cara
seorang pendakwah yang sering bergaduh dengan pengikutnya hanya kerana perkataan-perkataan tertentu, jawab balik dengan kata-kata cemuhan dan sebagainya. Tidak. Nabi SAW dalam bab ini Allah kata fala'allaka, berkemungkinan kamu bakhi'un nafsaka, membunuh diri kamu ala atharihim, kerana apa yang mereka lakukan, illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, sekiranya mereka tidak beriman dengan Al-Quran ini kerana kamu terlalu sedih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bahawa Nabi SAW sangat serius dalam menyampaikan dakwah. Sehingga kan kalau ada orang tak terima ayat Quran, tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi rasa terlalu sedih dan Nabi merasakan bahawa dirinya tak mampu sampaikan dan tak tahu macam mana cara nak sampaikan, sehingga perasaan tadi Allah kata berkemungkinan kalau perasaan itu berterusan, berkemungkinan kamu boleh bunuh diri kamu sendiri. Jadi di sini ayat ini merupakan teguran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah turunkan kisah-kisah berkaitan dengan bila Nabi rasa terlalu sedih, kenapa kaum Yahudi menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka ahlul kitab, mereka ada kitab Taurat, mereka ada kitab Injil, mereka mengenali kenal Allah, banyak benda yang mereka tahu tapi mereka tak beriman. Allah turunkan kisah-kisah berkaitan dengan degilnya Bani Israel, yang mana alasan mereka mengatakan bahawa Nabi ini bukan dari kalangan mereka bukanlah alasan utama, sebab kisah mereka bersama dengan Nabi mereka sendiri, mereka mendustakan Nabi-Nabi mereka, mereka membunuh sebagian daripada Nabi mereka. Allah bayangkan, Allah terangkan bahawa Bani Israel sebenarnya yang degil. Jadi kadang-kadang Allah SWT menegur Nabi SAW, teguran Allah kepada Rasulullah tidak semestinya kerana kesilapan. Malah sebahagian daripada ulama mengambil sikap bahawa teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quranul Karim bukan daripada kesilapan dan Nabi tak pernah melakukan kesilapan. Teguran itu hanyalah untuk bertujuan untuk menegur sahabat atau menegur antara tertentu. Sebagian ulama kata Nabi tak buat kesilapan langsung. Sebagian kata Nabi buat kesilapan dalam urusan-urusan yang tidak ada kaitan dengan urusan agama. Ia berkaitan dengan sama ada hak diri sendiri atau berkaitan dengan urusan ijtihad, yang mana dua-dua boleh jadi betul. Cuma Allah tegur kerana untuk menyatakan bahawa mungkin pilihan yang satu lagi lebih baik, lebih sesuai dengan keadaan. Bukan Nabi buat benda yang haram. Jadi di sini Allah cerita tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sedih apabila orang menolak dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat inginkan kebaikan terhadap umatnya. Jadi jenis teguran yang pertama, tegur kerana Allah Subhanahu Wa Taala kasihan dan belas terhadap Nabi SAW yang mengorbankan banyak perkara, berusaha bersungguh-sungguh, namun usaha Nabi SAW itu dibalas dengan pendustaan oleh kaumnya. Sebab tu perkataan la'alla dalam ayat ni, fala'allaka, itu la'alla, kalau menurut kajian ulama-ulama bahasa, seperti boleh dilihat dalam kitab Al-Bahrul Muhit, dalam kamus Al-Bahrul Muhit, disebutkan banyak makna dan disebutkan di sana bahawa ayat ini fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, ialah bertujuan untuk menyatakan kesian. Ya Allah kata berkemungkinan kamu boleh jadi begini, kesiannya kamu terlalu sedih, kamu jadi begini, keadaan kamu terlalu sedih sehingga boleh kamu membunuh diri nanti. Jadi Allah tegur Nabi jangan terlalu sedih. Hendaklah Nabi SAW menyedari bahawa sebahagian daripada kesilapan itu berlaku atau Nabi ditolak bukan kerana kecuaian daripada Nabi SAW, namun kerana faktor pendengar yang sangat degil. Iaitu orang yang golongan musyrikin dan golongan Yahudi itu sendiri yang terlalu keras kepala. Ini jenis pertama. Teguran Allah SWT kepada Nabi SAW kerana Allah terlalu kasihankan kepada Nabi SAW. Teguran yang kedua, jenis yang kedua, Allah menegur Nabi kerana ingin mengingatkan kepada sesuatu perkara yang lebih sempurna. Artinya, dua-dua betul. Tapi ikut konteks dan keadaan tertentu, ada tindakan yang sepatutnya kalau diambil lebih baik. Nabi tak buat salah, tapi ada cara yang lebih baik.
Ada cara yang lebih baik untuk mengatasi sesuatu masalah. Ini dipanggil sebagai itabut tanbih 'alal kamal. Dalam istilah dalam bahasa Arab ni sebut itabut tanbih 'alal kamal. Kalau istilah yang pertama tadi sebut itabul isfaq wal muwasah. Allah tegur kerana merasa kasihan, belas kasihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang kedua, Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah ingin mengingatkan, at-tanbih, ingin bawa Nabi ingin sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ada sesuatu yang lebih patut atau lebih sempurna kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Antara contoh bab ini iaitu teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok daripada bahasa. Tengok daripada aspek bahasa. Tatkala Allah tegur, tengok daripada tajuk pertama tadi. Tatkala Allah tegur, Allah tak tegur bahawa Muhammad kamu dah buat salah, kamu ni kenapa sedih sangat, tak. Allah kata fala'allaka. Perkataan la'alla ni menunjukkan bahawa bila Nabi dengar, Nabi tahu bahawa perkataan ni Allah Subhanahu Wa Taala bukan marah, bukan salahkan, tapi Allah merasa kalimah la'allaka untuk menunjukkan Allah tu dekat, sayang, Allah Subhanahu Wa Taala kasihan. Jadi perkataan fala'allaka menunjukkan bahawa teguran Allah itu tujuannya adalah untuk menyatakan perasaan sedih dan kasihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, teguran yang kedua yang kita baca tadi. Yang kedua, Allah tegur untuk tunjukkan sesuatu yang lebih sempurna. Artinya, kadang-kadang pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam buat tindakan tu betul, namun kalau Nabi pilih tindakan yang lain, keadaan itu lebih sempurna. Antara contoh ayat ini seperti contoh keadaan situasi ini dicerangkan dalam ayat surah At-Taubah ayat 43. Dalam ayat 43 surah At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi memberikan keizinan kepada kaum munafik untuk tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Jadi peperangan Tabuk ni peperangan yang paling dalam sejarah peperangan Rasulullah, peperangan yang paling susah sekali, yang paling banyak sekali memerlukan kepada pengorbanan adalah perang Tabuk. Sebab jaraknya jauh, lebih kurang 1000 km daripada Madinah Munawwarah. Dan sebelum berlaku perang Tabuk, berlaku musim panas yang keterlaluan. Dan pada waktu musim terlalu panas dan sebelumnya dah berlakunya, sebelum perang Tabuk berlaku, waktu itu waktu kemarau, artinya waktu yang pada penghujung musim, kurma baru belum dituai, kurma lama sudah hampir kehabisan stok. Okay. Jadi keadaan itu bila sampai pada waktu Tabuk ni peperangan sangat jauh, perlukan pengorbanan yang banyak, perlukan jarak perjalanan yang jauh, perlukan peperangan Tabuk perlukan kepada pengorbanan harta, sebab tu dan berlaku di musim betul-betul yang sangat terik. Dan pada masa sama peperangan Tabuk ketika peperangan itu berlaku ialah pada waktu betul-betul waktu kurma perlu dituai. Kalau tak tuai pada masa itu akan rosak, buah kurma setengah daripada jenis kurma akan rosak kalau tak dituai pada waktunya. Dan peperangan ini peperangan yang sangat memerlukan kepada pengorbanan daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku perang Tabuk, bila Nabi ajak Nabi ajak sahabat, Nabi beritahu kepada sahabat bahawa perlu pergi ke Tabuk untuk menghadapi peperangan dengan musuh Islam yang merancang untuk menyerang Islam ketika itu. Nabi bergerak untuk sekat mereka di Tabuk dengan jarak yang di kawasan lebih kurang 1000 km, hampir 1000 atau 1000 begitu lebih kurang, di bahagian utara Madinah Munawwarah berdekatan dengan Jordan, sempadan Jordan zaman sekarang. Nak pergi ke sana, maka yang paling awal datang adalah golongan munafik. Golongan munafik datang untuk berikan alasan, minta keizinan. Mereka nak minta izin untuk tinggal di Madinah dengan pelbagai alasan yang mereka kemukakan. Macam-macam alasan. Nabi SAW bila datang golongan yang mana
golongan Nabi tahu bahawa mereka ni bukan orang yang beriman sebenar. Nabi tahu tapi Nabi tak nyatakan. Mereka mengaku sebagai orang Islam. Datang jumpa Nabi. Ada yang kata mereka, ada yang bagi alasan sakit, ada yang bagi alasan rumah mereka tak ada orang jaga, ada bagi alasan macam-macam alasan yang diberikan. Ketika mereka beralasan, Nabi nampak sahaja puak-puak ni yang datang, Nabi benarkan, Nabi izinkan. Sebab apa? Puak yang sama buat masalah ketika dalam peperangan Uhud dan peperangan Khandaq. Masa perang Uhud, mereka lah yang datang sekumpulan daripada jumlah Nabi 1000 orang, 300 orang yang tarik diri. Tiba-tiba ketika pada pagi waktu berlaku peperangan, mereka tarik diri daripada pasukan Islam. Mereka ni golongan yang sama. Ketika dalam perang Khandaq, dalam perang Ahzab, mereka juga yang tarik, yang tidak mahu keluar, tidak mahu bersama-sama umat Islam mempertahankan Madinah Munawwarah di Khandaq atau berdepan dengan golongan Ahzab. Jadi Nabi kenal dah mereka ni. Bila puak yang masa perang Uhud tak nak ikut, masa perang Khandaq tak nak ikut, ketika perang Mu'tah Nabi kata dia orang ni kalau mereka ikut sekalipun buat kacau saja. Mereka buat kacau dalam perang Uhud, mereka buat kacau dalam perang Khandaq. Jadi sekarang ini mereka kalau mereka minta izin sekalipun, mereka akan buat kacau. Dan Allah akur dengan apa yang Nabi SAW faham. Allah kata lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau golongan ni ikut sekali dalam peperangan bersama kamu, mereka tidak akan memberikan sebarang kelebihan advantage pada kamu, kecuali tak ada satu benda yang lebih kamu dapat kecuali khabala, kecuali mereka buat kacau. Dan Allah kata wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Kalau mereka ke depan dalam satu perkara bersama dengan kalau mereka ke depan atau menyampaikan satu perkara ataupun pergi buat satu ataupun berikan satu cadangan mereka atau tindakan mereka di celah-celah kamu itu hanyalah semata-mata untuk menebarkan fitnah, buat kekacauan. Allah akur dengan pandangan Nabi. Tapi Allah tegur kat mana? Allah tegur bila Nabi bagi izin terlalu cepat. Terlalu awal Nabi bagi keizinan. Awal-awal mereka datang nak minta izin saja Nabi dah bagi. Sepatutnya ketika mereka minta izin pada awal tak bagi. Tunggu pada masanya, tunggu pada masa tertentu bila mereka keluar, bila mereka merasa susah mereka tarik diri, mereka cari alasan yang lain. Timing tu yang Allah tegur, Allah tegur Nabi SAW. Sebab kalau Nabi bagi izin sejak pada awal, mereka bagi alasan. Mereka akan salahkan Nabi SAW. Mereka kata, kami tak pergi kerana Muhammad yang izinkan kami. Jadi mereka menyalahkan Rasulullah SAW. Sedangkan Allah Maha mengetahui. Namun Allah tegur Nabi ketika itu kerana Nabi mengizinkan mereka terlalu awal. Jadi Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 43, Allah kata afallahu anka. Allah telah mengampunkan kamu. Afallahu anka. Atau semoga Allah mengampunkan kamu. Lima azinta lahum. Di atas apa yang kamu telah izinkan kepada mereka. Hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Sehingga sepatutnya kamu hendak tunggu sehingga kamu dapat jelas siapakah di kalangan mereka, sehingga kamu Allah kata Allah ampunkan kamu kerana kamu telah mengizinkan mereka. Sepatutnya kamu tunggu sehingga pada suatu ketika bila mereka mereka ingin tarik diri, memberikan alasan, diketahui siapakah yang benar dan siapakah yang dusta di kalangan mereka. Artinya timing tak kena. Tapi kita tengok macam mana cara Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi SAW. Allah mulakan dengan kalimah afallahu anka. Afallahu anka boleh bermakna dua. Bagi ulama yang mengatakan bahawa apa yang Nabi lakukan di satu kesilapan, mana Nabi buat salah, Allah tegur, mereka maknakan afallahu anka bahawa Allah telah mengampunkan kamu. Artinya Nabi buat kesilapan tapi Allah ampunkan. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, dalam menafsirkan ayat ini, afallahu anka bukanlah bererti Allah mengampunkan kamu. Tapi ianya merupakan uslub bahasa Arab
untuk menyatakan suatu teguran yang baik terhadap orang yang dikasihi. Contohnya kalau orang Arab, orang Melayu lah, bahasa Melayu. Bahasa Melayu kalau ada orang kita pergi rumah kawan kita siapkan makanan, siapkan kek, siapkan macam kita tu, ya Allah, bertuah kau buat apa susah-susah. Jadi perkataan yang dikeluarkan awal atau orang Arab menggunakan cara, sampai sekarang orang kata afallahu anka ma sana'ta fi hajati. Semoga Allah ampunkan kamu, apalah kamu susah payah sangat buat benda-benda ni semua, susah payah nak sambut, saya datang kejap je. Saya datang ni seorang je, buat apa masak banyak-banyak, buat apa susah payah. Kaedah, jadi orang Arab bila nak menyatakan untuk menegur bukan nak ada kesilapan, tapi untuk menyatakan bahawa sepatutnya tak payahlah macam ni, mereka mulakan dengan kalimah afallahu anka. Jadi keadaan begini diguna pakai oleh dalam bahasa Arab seperti disebutkan oleh Ibn al-Ambari. Ibn al-Ambari seorang ulama bahasa pada kurun ketiga. Beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahawa ayat ini Allah sebut afallahu anka bukan bererti Nabi buat kesilapan yang mengandungi dosa dan Allah ampunkan. Bukan itu maksudnya. Beliau kata maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa kenapa afallahu anka, arti Allah memulakan teguran Allah dengan afallahu anka untuk menyatakan bahawa Nabi sepatutnya Nabi tunggu masa lebih sikit. Jadi kalimah afallahu anka adalah kalimah muqaddimah terhadap teguran kepada seorang yang dikasihi. Bukan bererti Allah mengampunkan dosa. Namun itu adalah uslub bahasa Arab. Kedua-dua mazhab, kedua-dua pandangan ini merupakan pandangan yang kuat. Namun penulis Syekh Abdul Rahman Hausawi, Abdurrahman bin Abdul Jabbar Hausawi, beliau menyokong kuat pandangan yang kedua, iaitu bahawa afallahu anka, semoga Allah ampunkan kamu, tidak bererti bermakna bahawa Nabi buat kesilapan, namun itu hanyalah kalimah ataupun perkataan yang dijadikan sebagai mukaddimah untuk menegur ataupun untuk menyampaikan bahawa lebih baik tak payah susah payah, lebih baik jangan buat begitu, buat benda yang ada benda yang lebih baik lagi. Itu perkataan sebagai mukaddimah untuk menegur tindakan seseorang bahawa ada tindakan yang lebih baik daripada itu. Dan pandangan ini dikemukakan selain daripada Ibn Ambari ahli bahasa, ulama tafsir yang menyebutkan perkara ini adalah Az-Zamakhsyari menyebutkan perkara ini dalam kitab Al-Kasyaf, kitab tafsir Al-Kasyaf. Begitu juga Abu Su'ud dalam tafsir Abi Su'ud, tafsir Abu Su'ud juga menyokong pandangan ini dan menafsirkan ayat ini dengan cara begitu. Kata Az-Zamakhsyari, ma laka azinta lahum fil qu'udi 'anil ghazwi hin ista'zanuka wa'talu laka bi'ilalihim wa hal lastanaita bil idni hatta yatabayyana laka man sadaqa fi 'udhrihi mimman kadzaba fi. Begitu juga kata Az-Zamakhsyari, ayat ini bermaksud kenapa kamu izinkan mereka untuk duduk dan tidak ikut serta dalam peperangan ketika mereka datang minta izin pada kamu dan beri pelbagai alasan. Alangkah baiknya kalau lebih baik sekiranya kamu lewatkan, kamu tunggu sedikit dalam memberikan keizinan sehingga diketahui siapakah yang benar dan siapa yang berdusta dalam menyampaikan alasan-alasan mereka. Begitu juga Abu Sa'ud menyatakan perkara yang sama, dan kalimah afallahu anka, kata Ibn al-Ambari, kita kata lam yukhatab bihadza li jurmin ajramahu. Nabi tak ditegur dengan perkataan ini kerana Nabi buat satu kesilapan. Lakinnallaha waqqarahu wa rafa'a min sya'nihi hina iftataha al-kalamu biqaulih afallahu anka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin menunjukkan kedudukan beliau yang tinggi tatkala Allah membuka katanya dengan kata-kata afallahu anka. Kama yaqulu ar-rajulu li mukhatibihi idza kana kariman alaih. Seperti seorang lelaki berkata kepada kawannya apabila kawannya terlalu pemurah kepadanya, buat baik sangat banyak, buat baik ataupun sediakan satu perkara yang sangat besar kepadanya. Dia berkata afallahu anka ma sana'ta fi hajati wa radiyallahu anka halla zurtani. Seperti seorang lelaki berkata kepada kawannya, semoga Allah ampunkan kamu,
apa yang kamu buat, sangat banyak benda yang kamu berikan kepada aku, dan semoga Allah redha pada kamu. Semoga Allah redha pada kamu. Alangkah baiknya kalau kamu dapat ziarah aku. Jadi orang Arab menggunakan uslub ini sebagai mukadimah untuk memuliakan orang yang ingin ditegur. Wa khulasatul qaul, kata Syekh, secara khulasahnya teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perlu dilihat dalam pada gaya bahasa yang digunakan. Gaya bahasa tersebut adalah gaya bahasa menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berdepan atau secara dengan bahasa yang keras. Allah tegur dengan bahasa yang paling lembut. Dan ini jenis contoh yang disebutkan oleh Syekh dalam jenis yang kedua. Saya akan tambahkan insya-Allah di akhir, kalau masa kita hanya sampai 4, paling lama 4-10 minit. Jadi kita baca dulu apa disebutkan oleh Syekh, kemudian saya akan tambahkan contoh-contoh yang lain insya-Allah di akhir kelas sekiranya waktu mengizinkan. Jenis ketiga. Jenis ketiga daripada jenis teguran Allah, bentuk-bentuk teguran Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itabud difa'i an huquqin nabi. Allah menegur Nabi kerana ingin mempertahankan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Nabi tak apalah, Nabi terpaksa korbankan sebagian benda, korbankan haknya, tinggalkan satu benda kerana ingin selesaikan masalah, ataupun kerana ingin manusia beriman, atau kerana sebab-sebab yang lain. Jadi hak Nabi untuk kekalkan benda itu, tapi Nabi korbankan untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi Allah menegur Nabi supaya mempertahankan hak tersebut. Allah tegur Nabi bahawa sepatutnya kamu tidak melakukan perkara itu kerana perkara itu adalah hak kamu. Contohnya adalah di sini Syekh memberikan contoh. Syekh ayat suratul Tahrim, ayat pertama. Suratul Tahrim yang berbunyi, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai seorang nabi, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallah, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan? Lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan untuk kamu? Tabtaghi mardata azwajik, kamu inginkan keredaan isteri-isteri kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampun dan Allah Maha mengasihani. Okey, Allah tegur Nabi. Ada sesuatu yang Nabi haramkan daripada apa yang Allah halalkan. Ini satu kesilapan yang Nabi lakukan. Nabi lakukan. Tapi erti haram kat sini kita akan bincangkan sebentar lagi. Namun tengok gaya bahasa yang Allah gunakan. Sebelum Allah tegur Nabi, Allah panggil Nabi dengan gelaran ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi. Ini teguran yang memanggil Nabi dengan gelaran agung, yaitu seorang nabi, seorang rasul, gelaran kenabian. Artinya teguran Allah di sini bukan tujuan untuk mengutuk, bukan untuk menemplak. Allah tegur di sini adalah untuk sekadar membetulkan kesilapan yang berlaku tanpa disengajakan. Suatu Allah dahulukan dengan lafaz ya ayyuhan nabi, wahai seorang rasul, wahai seorang nabi. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Cara kedua Allah gunakan cara soal. Bila dimulakan yang kalimah ya ayyuhan nabi, artinya ianya lafaz ditalattuf, untuk melembutkan keadaan. 5, pertanyaan kedua, bila Allah kata kenapa, bukan berarti Allah menemplak, tapi Allah tanya dengan keadaan bahasa yang lembut. 5 tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa perlu menghalalkan sesuatu yang, kenapa perlu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan pada kamu? Tabtaghi mardati azwajik, kamu inginkan kerelaan hati atau keredaan hati isteri-isteri kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan yang ketiga Allah tutup dengan
ayat wallah, dan Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Jadi Allah tegur Nabi, pertama Allah gunakan kalimah ya ayyuhan nabi. Yang kedua Allah gunakan uslub istifham, dengan cara tanya, tanya dengan gaya yang lembut, bukan tanya menemplak, dengan bahasa yang lembut. Lima ahallallahu lak, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu haramkan sesuatu yang dihalalkan pada kamu? Dan ketiga, Allah tutup teguran tadi dengan wallahu ghafurur rahim. Cara Allah tegur Nabi di sini menunjukkan bahawa Allah sangat berlemah lembut dalam menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Nabi ada melakukan satu perkara yang Allah tegur. Apakah kesalahan tersebut? Di sini ada dua riwayat. Ada dua riwayat. Dua sebab yang masyhur terhadap penurunan ayat surah At-Tahrim, iaitu Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tegur Nabi? Riwayat pertama yang disebutkan peristiwanya berlaku, tapi ayat ni turun kerana, adakah diturunkan kerana peristiwa pertama atau peristiwa kedua? Kedua-dua peristiwa berlaku. Pernah berlaku. Iaitu pernah berlaku pertama, sebabnya adalah kerana Nabi SAW mengharamkan ke atas dirinya memakan madu. Nabi haramkan ke atas dirinya makan madu kerana ingin mendapat ingin meredalkan hati isterinya, iaitu Aisyah dan Hafsah. Al-Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim merekodkan riwayat daripada Aisyah sendiri radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahshin. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan madu di rumah Zainab binti Jahshin. Zainab ni pakar masak. Dan masakan Zainab masakan yang sedap dan bersih. Itu sifat Zainab binti Jahshin, seorang yang mulia, Al-Asadiyah, bangsa Arab Quraisy, golongan bangsawan, golongan salah seorang bangsawan, dan cara masakan juga masakan dikata masakan yang enak dan berkualiti dari segi masakannya. Begitu disebutkan dalam riwayat. Jadi Nabi SAW selalu bila pergi rumah Zainab, Nabi suka dengan satu jenis masakan yang dibuat daripada madu ataupun madu. Ada jenis madu yang baik yang ada di rumah Zainab binti Jahshin. Dan Nabi kalau pergi sana, Nabi mesti makan madu, dan Nabi, semua orang tahu Nabi sangat sayang, suka terhadap madu yang ada di rumah Zainab binti Jahshin, atau cara masakan madu. Kalau madu semua ada, lebih kurang cara masakan, cara untuk mengadunkan madu dengan jenis makanan tertentu. Kata Aisyah, fawataitu ana wa Hafsah, aku dengan Hafsah pun berpakat, ala, dengan satu benda yang mereka pakat, ayyatuna dakhala alaiha faltakul lahu akalta maghafir. Hafsah dengan Aisyah pakat. Sebab apa? Selepas Zainab dengan Zainab binti Jahshin, adalah Aisyah dan Hafsah. Jadi mereka pakat. Macam inilah. Sekarang ni Zainab, Nabi suka makan kat rumah dia. Jadi Aisyah dengan Hafsah buat pakat. Nanti kalau Nabi datang je, masuk di rumah kamu, faltakul, cepat-cepat cakap, akal tu maghafir, kamu makan getah ke? Maghafir ni sejenis getah yang manis, sedap, rasanya lebih kurang dengan madu, tapi bau dia busuk. Bau dia busuk, sejenis getah maghafir. Jadi jenis getah pokok yang kalau orang sedut ada rasa manis dia, sedap dia, tapi dia bau busuk. Kalau orang Melayu ni makan sedap, bau busuk apa, petai lah. Jadi Nabi SAW tak suka makan benda yang busuk, walaupun sedap. Jadi bila Nabi kata, kalau Nabi masuk saja ke rumah kamu, sampai ke rumah kamu, siapa-siapa di kalangan kita, kalau Nabi masuk, kita kena buat pakat. Kita kata akal tamawafi, tanya Nabi, adakah kamu makan maghafir, iaitu getah, makan getah, jenis makanan yang berbau. Sebab apa? Sebab inni ajidu minka rihil maghafir, kata Aisyah dengan Hafsah. Sesungguhnya aku cium bau maghafir di mulut kamu. Artinya bau busuk. Okay. Jadi itu yang mereka pakatkan. Maka itu yang berlaku.
Nabi jawab, la, aku tak makan. Walakinni kuntu ashrabu asalan 'inda Zainabi binti Jahshin. Akan tetapi aku tadi makan madu di rumah Zainab binti Jahshin. Kemudian mereka berbuat. Rumah Aisyah mereka buat begitu, rumah Hafsah buat begitu. Bila Nabi kata, aku tak makan, aku makan madu sahaja. Tapi oleh kerana Nabi makan benda tu, orang kata bau, dah dua orang isteri kata, Nabi kata, falan a'udu lahu. Falan a'uda lahu. Aku tak balik lagi, aku tak buat lagi. Aku tak makan lagi. Waqad halaftu. Dan aku dah bersumpah. La tukhbiri bidzalika ahada. Jangan beritahu siapa-siapa. Jadi Nabi tak nak makan lagi madu di rumah Zainab binti Jahshin. Sebab apa? Sebab mengeluarkan bau. Dan bau tadi tidak disenangi oleh isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggalkan. Ya Allah turunkan ayat ini, kalau menurut riwayat ini, kisah ni cerita tentang apa? Cerita tentang kisah madu. Okay. Namun ulama ketika lihat kisah ni, mereka kata ayat ni turun kerana kisah tadi. Kerana Nabi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan kepadanya. Sebagian ulama sebut sebab yang lain. Ini sebut sebab penurunan, sebab nuzul suratul Tahrim, iaitu berkaitan dengan Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah adalah salah seorang, beliau adalah hamba yang dihadiahkan kepada Nabi SAW oleh Raja Mesir. Oleh Raja Mesir. Jadi Nabi SAW ada seorang hamba wanita bernama Maryah Al-Qibtiyah. Sebagian ulama berpandangan bahawa Maryah Al-Qibtiyah jadi isteri Nabi, sebagian kata ianya adalah hamba wanita Nabi SAW yang mana merupakan ibu kepada anak baginda Ibrahim. Bila Nabi dapat anak daripada Maryah nama Ibrahim, meninggal pada waktu kecil. Meninggal ketika waktu kecilnya Nabi sangat sedih. Kisah hari berlakunya gerhana matahari di zaman Nabi SAW. Yang penting kita balik pada kisah Maryah. Jadi Maryah ni kata menurut riwayat yang direkodkan oleh Imam An-Nasa'i daripada Anas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW sering bersama dengan hamba wanitanya iaitu Maryah Al-Qibtiyah. Dan Nabi SAW bersama dengannya. Dan kali tidak disenangi oleh sebahagian daripada isterinya. Maka berpakatlah dua orang itu Aisyah dan Hafsah. Dua kawan rapat. Dua orang isteri. Sehingga Nabi bila mereka berpakat untuk mengadu sesuatu atau untuk menyatakan bahawa mereka tak senang Nabi SAW, tak suka Nabi bersama dengan Maryah. Kerana Maryah seorang hamba dan keadaan itu tidak disenangi oleh Aisyah dan Hafsah. Aisyah dan Hafsah. Kemudian Nabi SAW Nabi mengharamkan bahawa Nabi bersumpah untuk tidak mendekati atau tidak akan menyetubuhi Sayyidina Maryah Al-Qibtiyah. Maka Allah turunkan ayat, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi maradati azwajik. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan kepada kamu? Kerana kamu ingin mendapat redha daripada sebahagian isteri kamu. Jadi ada dua sebab. Di sini disebutkan dalam kitab berdasarkan pada dua riwayat tadi. Jadi yang manakah lebih rajih? Adakah ayat Quran turun disebabkan dua sebab artinya turun dua kali? Tidak mungkin. Jadi salah satu sebab daripada dua sebab tadi. Sebahagian daripada ulama berpandangan bahawa sebabnya sebab yang pertama, iaitu kisah madu. Nabi makan madu di rumah Zainab binti Jahshin. Sebahagian daripada ulama berpandangan bahawa ianya disebabkan oleh sebab yang kedua, iaitu Nabi bersumpah untuk tidak menggauli Sayyidatuna Maryah Al-Qibtiyah. Okay. Kata Syekh penulis kitab ini, Syekh Abdul Rahman Hausawi, beliau cenderung kepada pandangan yang kedua, iaitu sebab surah Tahrim adalah kerana Nabi SAW tidak bersumpah untuk tidak menggauli isteri baginda ataupun hamba wanita baginda bernama Maryah Al-Qibtiyah, seorang perempuan yang dihadiahkan dari Mesir. Dan pandangan ini merupakan pandangan Sa'id bin Jubair, pandangan Mujahid, Atha, Sya'bi, Masruq, Muqatil dan kebanyakan ulama
ulama tafsir seperti mana yang tersebut dalam kitab Zadul Masir fi Ilmu Tafsir. Dan kalam ini juga, pandangan ini juga adalah pandangan yang dirajihkan oleh Al-Jassas dalam kitab beliau Ahkamul Quranul Karim. Ahkamul Quran. Dan bahawa ayat ini, kenapa dikatakan mereka mentarjihkan bahawa ayat ini diturunkan kepada kisah Maryam, bukan kisah makan madu. Pertama, ayat ini sebut maradati azwajik. Sebab tabtaghi mardata azwajik. Kamu tinggalkan perkara yang Allah haramkan pada kamu. Kamu tinggalkan perkara yang Allah haramkan pada kamu. Haramkan perkara yang Allah halalkan pada kamu kerana ingin mendapat redha isteri-isteri kamu. Jadi di sini, kalaulah kata kerana mendapat redha isteri-isteri kamu, Zainab binti Jahsy juga isteri Nabi SAW. Berbeza dengan keadaan Maryam. Maryam seorang hamba. Jadi Nabi SAW mengharamkan atau bersumpah untuk tidak menggauli hambanya kerana ingin meredhakan hati isterinya. Jalan cerita lebih dari segi bahasa lebih tepat. Kerana kalaulah kisah itu berkaitan dengan Zainab binti Jahsy dan juga Hafsah dan Aisyah, kisah itu berkaitan demikian, sudah pasti ayat yang digunakan lebih tepat bukanlah isteri-isteri, tapi disebutkan adalah madu-madu. Kerana masalah berlaku antara isteri-isteri Rasulullah SAW, mereka bermadu antara satu sama lain. Tapi kalau disebutkan tabtaghi mardata azwajik, mengharapkan redha isteri kamu, bererti pihak satu lagi adalah berlaku dengan selain daripada isteri Nabi SAW. Ini disebutkan oleh golongan yang ataupun ulama yang mentarjihkan kaul yang kedua. Dan sebab ini disebutkan secara jelas oleh Imam Al-Qasimi dalam kitab beliau Mahasinut Ta'wil, dalam kitab tafsir Mahasinut Ta'wil. Dan yang kedua, sebab yang kedua, kenapa beliau lebih cenderung dan mereka lebih cenderung kepada riwayat bahawa sebab penurunan ayat ini adalah sebab kisah Maryam Al-Qibtiyah, bukan kisah Nabi makan madu di rumah Zainab binti Jahsy. Kata Imam Al-Qasimi bahawa riwayat minum madu itu menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak mengharamkan madu. Nabi tidak mengharamkan madu, cuma Nabi bersumpah untuk tidak lagi minum. Sedangkan ayat ini turun tentang lima tuharrimu, kenapa kamu mengharamkan? Waktu dalam kisah makan madu, Nabi tak kata aku haramkan. Nabi kata aku tak nak makan lagi. Bukan mengharamkan. Sebab apa? Sebab bau. Nabi SAW jadi adat Nabi SAW. Nabi tak suka makanan tertentu, benda yang harus Nabi tinggalkan kerana faktor-faktor tertentu. Mungkin kerana bau, mungkin Nabi merasa tidak selera dengannya, Nabi tak makan. Jadi kalaulah madu tadi mengandungi rasa bau, Nabi SAW tak nak makan lagi kerana bau, itu bukan satu kesalahan. Itu bukan berarti mengharamkan. Itu kata Al-Imam Al-Qasimi. Jadi mereka lebih cenderung pada sebab yang kedua. Dan wallahu alam, kalau mengikut kepada hujah yang dibawa, wallahu alam, sebabnya berkemungkinan sebab yang kedua sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Walaupun pandangan pertama adalah pandangan juga di ulama-ulama besar, disebutkan oleh ramai, termasuk sehingga zaman sekarang, hatta Ibnu Katsir rahimahullah dan juga beberapa ulama tafsir besar yang lain menyokong pandangan yang pertama. Namun bila kita belajar bab ni, kita tahu bahawa sebab tu mungkin kisah pertama, mungkin kisah kedua. Cuma bila mentarjihkan, kita penulis lebih cenderung pada pandangan yang kedua ataupun sebab yang kedua. Walaupun kedua-dua peristiwa pernah berlaku dan kedua-duanya adalah satu menunjukkan bahawa kesilapan yang telah dilakukan oleh sebahagian daripada isteri-isteri Nabi SAW. Yang lebih penting, sifat mereka bukanlah begitu. Keadaan cemburu berlaku kadang-kadang. Berlaku. Memang wujud dalam hati manusia, tapi zahir kadang-kadang, dan Nabi SAW tidak mengiyakan apa yang mereka lakukan. Nabi menegur mereka selepasnya dan mereka bertaubat kepada Allah. Sebab itu ayat itu ditutup dengan Wallahu Ghafurur Rahim. Allah mengampunkan dan Allah Maha Pengampun lagi mengasihani.
Jadi kisah ini tidak dijadikan alasan kepada mana-mana madu seorang wanita untuk mengkhianati atau mereka cerita perkara yang buruk terhadap madu dan sebagainya. Ini kisah-kisah kesilapan ini bertujuan untuk menerangkan bahawa mereka juga sebagai manusia pernah melakukan kesilapan, namun mereka tidak kembali melakukan kesilapan tersebut. Mereka paling cepat untuk kembali kepada ke pangkal jalan. Lepas tu kisah, walaupun kisah antara Sayyidina Aisyah dan Hafsah berlaku dua sebab ini disebutkan dua kali, namun kedua perkara ini adalah dua konteks yang berbeza. Artinya kisah-kisah yang lain mana mereka bukanlah orang yang sering melakukan kesilapan tersebut. Sebab kadang-kadang bagi orang yang bila kita salah syarahkan bab ini, menceritakan seolah-olah bila satu kesilapan ini pernah dilakukan oleh generasi salaf dahulu, generasi sahabat, maka mereka mengiyakan kesalahan yang mereka lakukan. Tidak, yang salah tetap salah. Aisyah pernah sedikit meninggikan suara. Kita tak tengok kisah Aisyah tinggikan suara depan Nabi. Kita tengok macam mana Abu Bakar marah pada Aisyah dan Nabi SAW menegur Aisyah dengan cara yang baik. Cara Nabi menghadapi masalah, cara bapa mendidik anaknya, dan Aisyah yang cepat kembali kepada kebenaran dan meminta maaf kepada Rasulullah. Ini yang perlu kita lihat, bukan pada kesilapan. Jangan baca kisah-kisah kesilapan salaf untuk tiru kesilapan. Kita baca kisah-kisah kesilapan mereka untuk kita betulkan kesilapan dan ambil cara mereka, bagaimana mereka bila berdepan dengan hukum Allah, mereka tunduk dan taat terhadap apa yang disarankan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tiga jenis teguran yang disebutkan disebutkan antara jenis teguran Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak keadaan lagi yang Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dalam cara berdakwah. Pada satu ketika datang Abdullah ibni Ummi Maktum. Datang nak tanya Nabi, minta nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ketika itu Nabi sedang berbicara dengan golongan pembesar Quraisy. Dan Nabi merasa tak selesa. Nabi sedang bercakap, tiba-tiba datang orang minta pandangan. Minta nasihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibni Ummi Maktum, beliau seorang yang buta. Beliau tak nampak, tak tahu, beliau tak perasan pun, dan beliau tak tahu pun Nabi sedang berada dalam majlis bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy. Dan Nabi SAW ketika itu bila nampak Abdullah ibn Maktum berkata demikian kepada datang mencelah dan minta kepada Nabi SAW, minta nasihat pada Nabi. Ketika itu Nabi SAW Nabi bermasam muka. Nabi rasa macam bermuka masam dan Nabi berpaling. Itu Nabi tak pandang ke arah Abdullah ibni Ummi Maktum. Dan keadaan tadi, kalau ikutkan pada logik, Abdullah ibn Maktum tak nampak pun apa yang Nabi buat. Jadi kisah ni, walaupun berlaku, Abdullah ibn Maktum tak tahu pun Nabi sedang sibuk. Dan Nabi bila bermasam muka, Abdullah ibn Ummi Maktum tak tahu pun apa yang Nabi lakukan pada dia. Kalau didiamkan lebih baik. Kalau ikutkan, didiamkan pun tak berlaku apa-apa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi SAW dengan apa yang Nabi telah lakukan. Tapi macam mana cara Allah tegur, yang itu yang kita perlu lihat. Nabi tersalah ketika ini. Nabi bermasam muka bukan kerana Nabi tidak muliakan Abdullah bin Maktum. Tidak. Namun ketika Nabi sedang bercakap dan Nabi sedang menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran Islam kepada pembesar Quraisy yang diharapkan mereka masuk Islam. Nabi bermasam muka, Allah turunkan ayat Quran, Allah kata abasa wa tawalla. Ada seorang lelaki yang berwajah masam dan berpaling. Allah tak kata abasta wa tawallaita. Hai Muhammad, kamu dah bermuka masam, kamu dah berpaling daripada orang yang datang minta nasihat. Allah tak kata begitu. Allah kata abasa wa tawalla. Allah gunakan uslub, ada seorang lelaki, seorang hamba Allah yang bermasam muka dan berpaling. Ini bukan uslub ghaibah. Mana menggunakan kata ganti nama, kata tidak ditujukan pada Nabi secara langsung. Kenapa? Anja'ahul a'ma. Kerana ditangis seorang lelaki buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka.
maka kamu tahu. Bila Allah dah cerita abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, Nabi tahu dah. Pada peringkat awal Allah sebut ada seorang lelaki. Nabi dengar betul-betul, Nabi sedar, oh rupanya lelaki jadi maksud adalah aku. Baru Allah tujukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghfara tasda wa ma sampai akhir ayat. Yang penting Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslub, cara menegur Nabi dengan cara yang terbaik. Dan cara-cara ini, cara-cara yang kita sebutkan, yang kita dah sebutkan dan yang akan kita sebutkan sebentar lagi adalah cara-cara yang perlu kita gunakan ketika kita ingin menegur orang-orang yang rapat dengan kita, yang kita hormat. Sama ada nak tegur orang lebih tua daripada kita, mak ayah kita, mertua kita, nak tegur isteri kita, atau tegur siapa sekalipun yang kita rasa perlu kita jaga hatinya, iaitu dengan kemaslahatan. Iaitu kita dengan cara yang paling lebih baik, tegur dengan cara yang penuh adab. Tiru cara ni. Tidak semestinya kita bila orang buat salah, kamu ni bodoh lah, kamu ni beginilah, kamu ni tak tahu sebagainya. Tidak semestinya. Berkemungkinan kita dengan menggunakan contoh. Sebutkan contoh seolah-olah orang lain yang melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang sama yang kita ingin tegur itu difahami daripada cerita yang ingin kita sampaikan. Kita ingin sampaikan. Dan teguran Allah juga pernah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menawan sebahagian daripada tentera Badar. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan tentera Badar ini diberikan pilihan, sama ada mereka boleh menebus diri mereka, iaitu dengan membayar jumlah harta tertentu, dan mereka juga akan ditahan dengan sama ada mereka menebuskan ataupun yang tinggal mereka dipaksa untuk mengajar kepada anak-anak orang Islam untuk menulis, untuk membaca dan menulis, jadi guru dalam membaca dan menulis. Jadi tindakan Nabi ini tidak disetujui oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar berpandangan bahawa peperangan kali pertama berlaku ketika itu umat Islam tak kuat, dan Quraisy ketika itu sangat sombong dan berlagak. Mereka ni kalau dilepaskan, mereka tidak berubah, malah mereka jadi makin berani untuk lawan Islam. Umar kata sepatutnya tawanan tadi dibunuh saja sebagai satu gertakan, sebagai satu isyarat terhadap orang Quraisy. Ketika itu Nabi memilih pandangan yang dikemukakan oleh Abu Bakar. Namun Allah Subhanahu wa taala turun ayat Quran menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengiyakan apa yang diberikan, pandangan yang diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Allah berfirman, maka nabi nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adzabun azim fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Allah tegur Nabi, tidak sepatutnya seorang nabi mengambil tebusan daripada tawanannya, sehinggalah bila negara Islam telah menjadi kukuh, kerana kalian inginkan harta-harta dunia, atau inginkan aradat dunya, sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Allah lebih inginkan kepada akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat azizun hakim. Yang penting Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak hujung Allah kata apa? Allah kata fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Apa yang kamu dapat, harta yang kamu dapat tu, makanlah. Makanlah halalan tayyiban. Harta itu halal, harta itu baik. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Setelah Allah tegur Nabi dengan teguran yang agak tegas, Allah tutup dengan fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Dengan gaya bahasa yang lembut. Makan minumlah. Hendaklah kamu makan dengan harta yang kamu dapat tersebut halal, yang baik, halal, dan bertakwalah pada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah tutup dengan innallaha ghafurur rahim. Sebab Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi cara Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap kali Allah tegur Nabi dengan cara yang paling lembut. Artinya bila Allah gunakan bahasa yang lembut dan jaga hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahawa kedudukan Nabi yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya yang banyak, kita dah pukul 4:09. Kita buka pada soalan dan perbincangan insya-Allah, dan tuan-tuan boleh kemukakan di bahagian chat, ataupun boleh kemukakan atau boleh tanya
langsung dengan saya langsung di mikrofon sekiranya yang mengikuti saya melalui Zoom pada hari ini. Dipersilakan insya-Allah kalau ada soalan. Okey, sementara saya menunggu soalan tuan-tuan di admin ada menyebutkan di sana sumbangan ikhlas untuk kelangsungan kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia. Terima kasih kepada admin yang berusaha bersungguh-sungguh menjayakan semua program-program di Akademi Tadabbur Malaysia ini. Dan kalau tuan-tuan ingin menyumbang untuk akademi untuk meneruskan program-program, boleh sumbang di akaun Bank Islam yang disebutkan dalam chat, ruangan chat. Dan saya yakin mungkin di Facebook. Minta maaf saya tak dapat, saya tak buka di bahagian Facebook. Kalau ada admin, bantu saya sekiranya ada soalan di FB, di Facebook, tolong dan letakkan di bahagian chat kalau sekiranya wujud. Okey. Jadi sambil kita tunggu soalan sekejap secara ringkas. Jadi bila kita tengok dalam siri-siri kuliah kita bermula dengan Allah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, uslub yang Allah gunakan pada peringkat awal pada siri pertemuan kita pertama, cipta dan kedudukan Nabi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok semua sekali sampai pada penghujungnya Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua keadaan menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mulia. Jadi orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling sempurna, ya. Walaupun sesempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, tetap pernah melakukan tindakan yang perlu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Manusia ni tidak kalau nak cari manusia yang lengkap, tak pernah buat kesilapan atau yang memuaskan hati semua orang, takkan kita temukan. Ini sebagai satu isyarat kepada kita. Tuan-tuan, kalau kita dalam bab perkahwinan sekalipun, carilah isteri yang terbaik macam mana sekalipun, takkan terlepas daripada kekurangan. Carilah manusia yang paling baik, suami yang paling sempurna macam mana sekalipun, takkan terlepas daripada kesilapan. Carilah pemimpin yang paling adil, takkan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan, masih perlukan teguran. Carilah dalam bab apa sekalipun, guru yang paling anda hormati, guru yang paling hormat. Takkan kita temukan satu guru yang tak pernah melakukan kesilapan. Kesilapan itu sifat manusia. Namun bagaimana cara kita untuk berdepan dengan kesilapan, dan bagaimana cara kita insaf ataupun jujur dengan ilmu yang ada, iaitu yang penting kita keadaan hendaklah kita bersegera kembali kepada kebenaran dan akur terhadap kesilapan. Itulah sifat yang mulia yang ditunjukkan oleh generasi salafus saleh, terutamanya junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya tidak ada soalan, insya-Allah kita tamatkan kuliah kita sekadar ini. Dan kuliah kita untuk siri mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tutup dan tamatkan pada majlis kita pada hari ini, iaitu 19 siri. Insya-Allah akan diikuti dengan kuliah yang lain yang akan diiklankan. Poster saya pernah nampak, cuma insya-Allah akan diiklankan nanti di page Akademi Tadabbur dan juga mengikut page secara kumpulan WhatsApp tertentu yang sedia wujud, insya-Allah akan disebarkan. Sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang sentiasa memperbaiki diri dari segi ilmu makin bertambah, memperbaiki diri dari segi amalan kita makin banyak dan makin berkualiti. Dengan ilmu dan amal tadi, semoga Allah SWT masukkan kita ke syurganya, ke syurga Al-Firdaus, dan semoga Allah SWT meredai kita, dan semoga Allah SWT masukkan kita ke syurga tanpa hisab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan.